Okay. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya dapatlah kita bertemu di IG Live ini. Semata-mata ingin mendengarkan sedikit perkongsian daripada saya, Muhammad Aiman. Saya akan ceritakan, insyaAllah hari ini saya akan ceritakan sedikit pasal tentang seorang tokoh ataupun ulama yang mana dia seorang mula-mulanya dia adalah seorang penjenayah yang bertaubat, yang mana tajuk besarnya pada hari ini adalah perompak yang bertaubat, iaitu Fudail bin Iyad. Okey, bismillah. Jadinya untuk permulaannya, Fudail bin Iyad ni dia adalah seorang perompak yang expert lah, orang kata seorang perompak yang profesional pada zaman dulu. Cerita ni sebelum saya terlupa, saya akan ceritakan sumber cerita ni daripada kitab Syiar A'lamin Nubala, yang mana dikarang oleh Imam Az-Zahabi, yang mana dia menceritakan tentang seorang perompak yang bertaubat, iaitu Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad dia seorang yang famous, yang mana dia tinggal di Kufah, iaitu Iraq. Di Kufah, iaitu Iraq. Yang mana dulunya, kita mulakan cerita. Pada zaman dulu, yang mana kalau kita tahu kan, kalau musafir ni kan, traveller daripada dulu, dia akan, bila dia musafir, tiba-tiba diorang ternampak Fudail bin Iyad, dan diorang jadi takut lah kan. Fudail bin Iyad, siapa tak kenal kan, kira macam perompak berseri yang terkenal pada waktu tu. So memang diorang ramai cuak dengan Fudail bin Iyad ni. Memang ditakuti ramai lah, orang kata. Okey, nak ceritanya, pada satu hari ni Fudail bin Iyad, dia orang kata, dia terpandang seorang wanita. Ini cerita best sikit. Dia terpandang seorang wanita yang mana orang kata cinta pandang pertama. Ya Allah, mana ada Ustaz Syakina? Kak, mana ada Kak? Okey, kita cuba cerita dia terpandang seorang perempuan dan dia jatuh cinta dengan perempuan tu. Kira macam orang kata cinta pandang pertama kan. Seterusnya, bila dia dah terpandang gadis tu, dia jatuh cinta kan. Bila dia jatuh cinta pun, dia pun mulalah dia pun mulalah stalk perempuan tu. Dia stalk macam kalau korang semua, kita kan ada crush kan, mesti kita nak tengok IG dia lah, tengok dia punya apa-apalah, macam kita stalk dia lah kan. So sama juga macam Fudail bin Iyad ni, dia pergi cari rumah seorang perempuan tu. Dia cari sampai satu masa tu kan, dia pergi naik atas bumbung ke tembok, tembok rumah perempuan tu, yang mana dia nak intai kan. Sekalinya perempuan ni tahu dia tengah buat apa. Perempuan ni dia tengah mengaji, iaitu baca Al-Quran. Yang mana perempuan tu dia tengah baca Al-Quran, dan Fudail bin Iyad ni dia terdengar bacaan yang sangat menyentuh hati dia, yang mana daripada surah Al-Hadid ayat 16. Surah Al-Hadid ayat 16. Sekejap saya buka ya. Surah Al-Hadid ayat 16. Surah Al-Hadid ayat 16. Sekejap minta maaf.
daripada seorang perompak yang terkenal ingin menjadi baik. So dia pun buat apa setelah dia mendengar ayat Quran tu, dia pun turun daripada rumah tu, dan dia tak jadilah rompak perempuan tu kan, ataupun intai perempuan tu. Seterusnya dia pergi ke jalan ataupun sebuah kota. Kota tu usang lah orang kata pada zaman dulu. Kota tu usang, yang mana dia penat. Dia pergi ke situ sebab dia nak rehat. Dia penat, dia nak rehat. Dan bila dia duduk kan, bila dia duduk, dia termenung, apa benda lah yang aku buat selama ni, ya Allah maafkanlah aku. Dia muhasabah diri lah, orang cakap kan, muhasabah diri. Dan pada waktu tu juga tiba-tiba ada sekelompok orang datang pada dekat kota tu. Sekelompok orang datang dekat kota tu pun cakaplah dekat dia kan, wish, itu Fudail bin Iyad. Wish, dia perompak famous tu. Gila, wish, belah. Kira macam, wish, jangan nanti kau kena bunuh. Kira macam orang memang tanggapan dekat Fudail bin Iyad ni sebagai pembunuh ni lah. Bayangkanlah kalau kita kan, macam kita kenal seorang tu sebagai seorang pembunuh, lepas tu kita nampak daripada depan kan, mesti kita cuak tu tak. So memang sekelompok orang tu lari. Berkeliaran lari kan. Sebab dia orang nampak Fudail bin Iyad ni dia tengah sembang-sembang dekat sembang-sembang pula, dia tengah termenung dekat kota tu. Seterusnya dia pun mengambil keputusan. Dia mengambil keputusan untuk tinggal di Mekah dan bermukim kat sana lah, dengan tempoh yang sangat lama. Sebab sebab dekat Mekah tu kan, dia punya suasana dia lebih baik, lebih tenang, ramai para salihin, ramai juga banyak majlis ilmu. Kira banyak benda-benda yang positif lah dekat sana, supaya dia senang untuk berubah. Okay. Dia tinggal dekat Mekah dalam tempoh yang sangat lama, sampailah dia jadi tokoh besar. Yang mana dia tinggal kat Mekah tu sampai dia jadi tokoh besar. Yang mana bagi siapa yang tak kenal Fudail bin Iyad ni, dia adalah ahli hadis. Kira macam lepas dia dah bertaubat tu, dia seorang yang dikenali sebagai orang yang tinggi ilmunya, wara', siqah. Kira macam semua benda-benda yang baik ada pada dia. Yang mana ada seorang ulama tu cakap, hampir tiada orang yang setanding Fudail bin Iyad. Kira macam ada seorang ulama tu cakap juga, bukan. Kira dia adalah ulama besar pada ketika itu, yang mana dia sezaman dengan Imam Malik bin Anas, Ibnu Mubarak dan juga Sufyan. Imam Malik bin cuak tu jadi sasul lah. Imam Malik bin Anas, Ibnu Mubarak dan juga Sufyan. Okey. Seterusnya dia punya habit. Fudail bin Iyad ni, dia punya habit dia adalah dia suka tidur dan bangun qiyamul lail, dan tidur dan qiyamul lail. Kira maksudnya dia macam mana? Dia repeatedly dia akan ulang tidur dan qiyam, baca Quran dan sebagainya. Dia banyaklah buat benda-benda baik kan. So daripada cerita ni, itulah akhiran dia. Kita dapat dengar cerita daripada Fudail bin Iyad. Kisah dia sangat bermotivasi untuk kita. Yang mana pada zaman sekarang ni, memang ramai orang, dia tanggapan dia dekat orang-orang yang jahat ni kuat, betul tak? Yang mana kalau dulu orang akan tengok dia sebagai orang yang malas mengaji Al-Quran, orang yang tak solat, orang-orang yang baru nak pakai tudung kan.
memang orang-orang zaman sekarang memang dia ramai yang dia bukan mempersoalkan, dia akan tanggapan negatif pada orang tu. So benda tu tak patutlah kan. Sebab sebenarnya Allah ni dia terima je apa yang macam mana, dia akan terima hambanya punya taubat. Dia akan terima hambanya punya taubat. Tapi janji dengan taubat nasuha lah, taubat betul-betul. Okay, kesimpulan dia awal-awal lagi dah kesimpulan, tapi yang betul lah, Allah ni bagi kita peluang. Bila kita tengok balik masa COVID ni, ramai orang dia sangat pandang kan, dia sangat apa benda cakap ni kan, relax. Okay, orang zaman sekarang ni dia pandang COVID-19 ni sebagai apa? Sebagai bala, sebagai musibah, sebagai apa-apa dah lagi, ada lagi mana kalau apa, kita tak pandang sebagai satu nikmat. Yang mana saya ada tengok live Ustaz Azaidul dengan Dr. Mufti kita, Dr. Zul Bakri. Dia Dr. Zul Bakri Mufti dia cakap apa benda yang kita boleh buat untuk ready Ramadan ni. So apa Ustaz Azaidul ni pun cakap lah, masa COVID-19 ni dia adalah satu nikmat yang mana kita dapat menutup mata-mata kita daripada maksiat, ataupun kita kurang lah nak buat maksiat. Sebab bila Ustaz Zaidul cakap, bila kita keluar rumah pergi kerja, kita dah jumpa orang, nampak pula yang seksi-seksi, Allah dah tolak dah dia punya pahala sikit kan waktu puasa tu. Lagi waktu makan jumpa lagi orang-orang. Pergi bazar Ramadan, beli banyak makanan, membazir. So dia macam banyak efek kita punya puasa lah. Itu yang Ustaz Azaidul cakap dekat live dia. Tak ingat lah semalam ke apa, sebab saya tengok kat YouTube. So nak katanya Allah bagi kita peluang untuk kita kembali kepadanya. Allah bagi kita peluang. Kadang-kadang kita tak sedar yang mana kita masih hidup kan. Kita masih lagi berbuat maksiat. Kadang-kadang memang orang kata macam ni lah. Nak katanya kalau benda-benda simple rasanya ramai dah orang tahu. Macam mengumpat, benda-benda yang basic kan. Mengumpat. Surah Humazah bukan Zalzalah. Okey, minta maaf. Surah Al-Humazah bukan surah Zalzalah. Maaf ya. Kita baca balik surah Humazah. Wailul likulli humazatil humazah, yang mana bermaksud celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. Itulah kita pada zaman sekarang ni. Nak katanya aku pun sendiri banyak cakap banyak kat orang kan. Kita macam kadang-kadang kita buat benda tu rasa biasa. Benda biasa tu kita kena ubah sebenarnya. Sebab tengok balik, kalau lah kita boleh nampak dosa-dosa kecil kita tu, kita akan nampak yang sebenarnya dah tinggi dah besar dah. Sanggup ke kita nak macam mana, sebabkan dosa-dosa kecil tu kita masuk neraka, na'udzubillah min zalik. Tak nak. Kita tak nak macam tu. Kita nak sentiasa membuat kebaikan dan kurangkan dosa. Itu yang kita nak. Okey, tadi dia sambung. Ni nasihat daripada Fudail bin Iyad kepada anak murid dia. Nasihat Fudail bin Iyad kepada anak murid dia, yang mana dia cakap, kalaulah kalian terhalang daripada puasa di siang hari dan juga qiyamul lail, kalian terbelenggu dengan dosa. Siapa faham? Apa maksud ayat tadi tu? Kalaulah kalian terhalang daripada berpuasa di siang hari dan juga qiyamul lail, kalian terbelenggu dengan dosa. Okey. Maksud dia dekat sini, Fudail bin Iyad nak cakap yang senang cerita, yang dia nak cakap kalau kau still tak boleh nak qiyam, kau still tak boleh nak puasa, so maksudnya kau ada buat dosa lah. Kiranya maksud ringkasnya macam tu lah. Okey.